Bukan ku pinta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur, tahniah kerana sudi teman berteman dengan kami dalam satu majlis ilmu Selami Jiwa musim kedua. Dan kali ini kita akan bincangkan satu isu yang sangat luar biasa. Kita nak lihat betapa pengorbanan, betapa besarnya jiwa orang-orang hebat yang akan kita bincangkan, bagaimana mereka mengendalikan ujian takdir yang menimpa mereka. So, bersama saya untuk Selami Jiwa, Perawat Rohani, Perkasa Peribadi. Seperti biasa, kita tak cari siapa yang salah. Salah siapa hidup ini. Dan untuk isu takdir bukan penamat ini, kita akan menjemput beberapa ahli panel yang luar biasa untuk sama-sama berkongsi bagaimana mereka membangunkan diri mereka setelah jatuh dalam ujian yang amat berat yang Allah berikan. Tapi ingat, segala ujian yang Allah berikan memang setimpal dengan kemampuan hamba yang diuji itu. Dan untuk tetamu saya yang pertama, saya jemput Ras Adiba Razi, kawan lama saya. Silakan Ras. Allah Allah. Silakan. Mana dulu Silakan. Nak buat U-turn ni. Oh, U-turn. Oh. Okey. Ini ada lesen khas ni. Terima kasih kerana sudi. Terima kasih Ras. Terima kasih ya. Kawan lama entah berapa tahun ya kawan kita ya. So, ini dia Ras Adiba Razi, orang yang hebat yang diuji sejak tahun 95. Ya, 95. You ada kemalangan. Saya. Kemudian dah pulih tahun 2001 2001 kena pukul. Kena pukul. So, saya baca kat surat khabar tu. Dengan helmet dia kata. Saya dengan dia depan rumah ya. Depan rumah. I remember that vividly. Ya. Lepas tu ya, barulah bila you jatuh kat rumah ya, baru ada masalah. So, yang satu yang perkara yang saya nampak bila saya buat kajian tentang takdir yang Allah berikan pada kita ni, bila kita dalam keadaan susah, baru kita tahu siapa kawan kita yang sebenar. So, dalam konteks ini, cuba Ras ceritakan pada kita bagaimana Ras menghadapi kehidupan ini dan sedar siapa kawan yang sebenar. Mula-mula tu tak ada kawan-kawan yang saya sangkakan kawan, sebenarnya bukan kawan, rupanya kenalan sahaja. Oh. Jadi tak ada orang yang datang menjenguk saya kecuali mungkin seorang dua daripada teman saya dan ahli keluarga saja. Tapi saya terus terang saya katakan saya tak keruan, saya tak betul. Ya. Saya jadi gila 1,5 tahun dan saya cuma bercakap-cakap dengan dinding, dengan siling. Dan setiap hari saya memohon agar Tuhan membawa saya pulang. Pasal saya tak tahu macam mana nak melalui situasi itu. Orang kata kalau kita dilahirkan OKU, jadi apa yang kita tak tahu, kita tak melalui, kita tidak berapa kisah. Betul. Tapi macam saya dilahirkan bukan OKU, saya menjadi OKU. Satu hari tu saya keluar di bandar utama, saya jumpa kawan-kawan OKU. Saya pergilah kat diorang, saya kata, abang buat apa kat sini? Dia pandang budak ni, apa lagi kita buat kat sini? Dekat shopping mall, dekat Gendong, mestilah aku nak pergi shopping. Saya kata, abang buat apa? Saya kata, abang sukan dia, ahli sukan. Abang ahli sukan apa? Abang tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Adik tak percaya, adik tengok. Satu hari adik ikut. Jadi abang yang tak ada kaki tangan tu, saya pergilah dekat Bukit Jalil. Saya pergi tengok dia dekat kolam renang. Kepala dan badan saja. Allah. Dia nampak macam kelapa. Ya, betul. Dia
turun naik. Saya dekat kena kursi roda kat tepi. Saya, abang ni kan buat malu je lah. Saya cakap, dah lah OKU. Saya, kenapa abang macam tu menyusahkan diri? Tak ada tangan dia gini je. Habis tu kaki pun tak ada. Saya kata, kau gelaklah kat aku. Aku macam gini pun. Dia kata, aku menang banyak pingat, dek. Itu pada saya, you punya tercip perubahan ya. Bila bercakap dengan orang OKU ni, ya, di Pasaraya tu. Saya pinjam semangat mereka, Datuk. Aduh. Pasal, kalau bukan pasal kawan-kawan OKU saya, saya rasa kemungkinan besar saya tak ada di sini bercakap dengan Datuk mungkin dan tak yakin anda begini. semua. Dan kita nak pinjam semangat seorang lagi. Kita nak pinjam semangat Ustaz Badli Shah. Saya panggil dia Bad Shah. Badli Shah, silakan Ustaz. Tafadhal ya Syekh. Allahu Akbar. Jamil kan? Itulah dia Ustaz dengar sikit-sikit tadi ya. Kisahnya pengorbanan perjuangan seorang manusia bernama Ras Adi Barazi yang dulu sehat, cergas, ya, glamour, pembaca berita hebat, ya. Dan saya kenal masa dia muda-muda lah, ya. So nasihat Ustaz dulu. Ya, Nabi sendiri pernah menyatakan, amarani Rabbi an anzura ila adni wala anzura ila fawqi. Nabi mengajar aku, diajar oleh Tuhanku sentiasa pandang di bawah, jangan pandang di atas. Pandang orang yang lebih teruk pada kita. Allah. Kalau ke situ cara berfikir, kita akan jadi manusia paling syukur sampai bila-bila. Manusia Allah Ta'ala bagi kudrat. Mungkin ditarik sedikit, tapi tak wajar untuk komplain. Aduh, tengok. Bila kita ada musibah, ya, ada masalah, ada mungkin 5 sebab. Jangan kecil hati satu banyak. Pertama mungkin hatilah. Bila hati kita tak murni, mungkin Allah uji. Kedua, mungkin kita suzon, bersangka buruk, maka Allah uji. Yang ketiganya, mungkin amalan kita tak betul, maka Allah peringatkan. Yang keempatnya, mungkin Allah terlampau sayang kat kita. Bukan kita tak ada masalah hati, tak ada masalah kepala, tapi masalah ya kita belum diuji. Allah bila sayang akan hamba-Nya akan diuji. Ya, maka diuji. Yang kelima atau mungkin perkara yang kita tak tahulah, mungkin metafizikal, orang dengki, orang santau, orang sihir, burung tak kena sihir kot. So apa komen Ustaz tentang 5 perkara ni dalam konteks kita yang ada masalah ni Ustaz? Biasanya Allah Ta'ala menurunkan apa-apa musibah. Jangan kita terus mengatakan Allah zalim. Oh, jauh sekali. Allah Ta'ala yang pertama dia turun musibah sebab ibtila. Apa makna ibtila? Tuhan nak bagi dia uji. Contoh, kita masa universiti, nak naik dari satu semester ke satu semester, mesti ada uji. Tak ada ujian, tak boleh naik SEM. Betul. Jadi Allah Ta'ala nak angkat dia punya level sikit tinggi, mesti mahu ada test dulu. Lepas, baru dia akan naik darjah dia. Kalau tak, dia akan kekal semester 1 sampai dia mati. Cantik. Apakah yang Ras nampak? Bukan niat riak, ujub, takabur, tapi apakah pembaikan diri, perubahan-perubahan positif pada diri Ras yang kalau tidak ada ujian, mungkin tak sampai ke situ? Terus terang saya katakan, saya lagi senang hati sekarang. Satu ketika tu saya buat list 10 benda yang saya nak lakukan dalam hidup ni. Satu nak ada anak, satu nak baca berita balik, nak buat maraton, jadi ahli sukan, nak jadi Ratu Cantik. Pasal saya dah tulis list ni 10 benda ni, ada pertandingan Ratu Cantik untuk OKU. Allah saya pun masuk. Saya sekarang ni 4 kaki je. Yes. Kan? Yes. Masuk menang tu. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih. Tapi saya tak tahu pun saya akan dapat melakukan tu. Habis tu saya nak anak. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Umar. Dan Umar tu segala-galanya. Saya join marathon. Saya nak belajar sukan. Saya main badminton pakai kursi roda. Saya swimming guna tangan. Kaki saya jatuh. Masuk competition semua menang. Sampai arwah adik lelaki saya, dia kata, Long, beli ke medal semua ni? Medal banyak. Oh, dia kan? nak beli. Dia nak beli. Lepas tu, saya marah pasal jam tu orang semua kata saya ni tak sakit, nak ambil simpati. Diorang tahu tak betapa susahnya, Datuk, saya ni duduk kursi roda. Saya tahu sekarang saya ni adalah suara untuk adik-adik dan untuk rakan-rakan saya. Sekarang sampai masa pula untuk kita rehat sebentar, dia kata. Rehat sebentar, jangan ke mana-mana. Ya, kita akan sama-sama ni, kita selami diri, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Jumpa lagi semalam ni, insya-Allah. Bila dah potong tu, jadi saya angkat, tengok dah tak ada.
Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Ya, kita masih panjang umur dapat ditemukan dan anda masih setia bersama kami dalam Selami Jiwa musim kedua ni, dan kita bincangkan tentang takdir bukan penamat. Segala-galanya masih belum berakhir. Selagi kita masih hidup, jangan patah semangat. Kita dengar cerita Ras Adi Barazzi tadi, kita dengar ulasan Ustaz Badsyah, ya. Dan saya ingat sebelum kita panggil sahabat kita seorang lagi, Ustaz. Saya ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So jadi macam mana, Ustaz? Sebenarnya kita ni manusia biasa. Betul lah tu, tapi kita manusia biasa. Macam mana kita nak gajikan ayat tadi sebagai pendorong, Ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra. 2 kali Tuhan sebut, satu kesusahan aku bagi, 2 kesenangan yang dapat. Allah. Sebab itu Ras tadi kita dengar, dia boleh buat perkara yang dia tak menyangka dia boleh buat masa dia dalam keadaan biasa. Jadi kita sebagai manusia, jangan komplain. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala tahulah gantikan dengan lebih baik lagi daripada itu. Sekarang kita jemput sahabat kita, ya, Muhammad Hairuman Miskun. Silakan, Hairuman. Men. Alhamdulillah. 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 Men. Allahumma salli alaihi. Duduk Ustaz. Untuk mereka yang tak tahu latar belakang Muhammad Hairuman, ramai dah tahu dan surat khabar dan sebagainya. Ya, beliau terkena renjatan elektrik voltan tinggi, ya, tahun 2010. So, cuba cerita sikit ya. Saya tak dapat nak bayangkan bila apa nama kata tu Hairuman bangun, ya, waktu dah tak ada tangan tu. Itu pengalaman paling teruk lah sebenarnya. Sebab saya bukan remaja yang bijak pandai lah sebenarnya. Saya hanya kepada kemahiran saya bukan. Yeah. Jadi bila kerja lampak kerat ni tu lampak kerat. Bila dia dimaklumkan potong tangan tu, saya rasa sedikit kecewa. Sedikit kecewa. Ya, jadi, betul. Pada mulanya saya tidak rela. Jadi saya biarkan benda tu jadi sebulan lebih saya biarkan sampai tulang tu dah busuk lah. Tangan tu dah busuk segala semua. Lepas tu saya dalam masa sama ramai yang bagi semangat, yang muda, yang tua, benda yang sama dia cakap bersabar, tengok orang yang susah, katanya. Lepas tu saya tak boleh tengok sebab tentu saya paling susah kat situ kan. Sebab kita manusia, kita selagi kita tak lihat, selagi kita tak nampak, kita tak boleh tengok apa orang tu kan. Jadi saya tak boleh terima apa dia cakap kan. Jadi bila dalam kelamaan tu saya terpaksa reda juga. Bila dah potong tu, jadi saya angkat, tengok dah tak ada. Jadi sedih. Itulah saya baca dalam laporan tu. Dah lah potong tangan tu, saya tak boleh bayangkan sedihnya. Lepas tu 10 hari kemudian kena potong kaki kiri pula. Pertama saya berdoa lah, terus saya kuatkan ni, rohani saya suruh kuat, mohon lah. Lepas tu dalam masa sama tu masyarakat bagi semangat akak, tentu akak bagi motivasi, cakap kita kena terima, kita sebagai manusia kena terima. Jadi saya terima benda tu walaupun memang susah. Bila pindahkan kat ward lain baru saya nampak orang yang lumpuh paras leher. Allah. Lepas saya nampak lumpuh bagi kursi roda, lepas tu buta dengan tongkat berjalan, baru saya sedar, baru pintu tu buka lah. Di situ kekuatan sebenarnya muncul. Ustaz sebut tadi, ujian susah nampak ujian senang yang ramai orang lagi tenggelam punca. Tolong sambung, Ustaz. Ada satu cerita lah zaman dulu, Datuk, ya. Ada satu orang pemuda, dia ni banyak masalah. Dia stres lah. Hampir nak bunuh diri. Dia jumpa dengan satu orang penceramah, lebih kurang macam Datuk jugalah, minta nasihat agaknya. Orang tua ni kata beginilah, kamu pergi ke dapur rumah saya, ambil segenggam kopi. Bawa segelas air. Budak ni pun pergi ambil kopi segenggam, air segelas. Orang tua yang bijak ni kata, masukkan kopi dalam air, kacau-kacau dan minum. Budak ni ikut minum. Apa rasanya? Pahit, tuan, katanya. Dia pun ketawa. Dia kata, jom kita pergi keluar rumah, pergi dekat perigi rumah saya. Dia ambil air setimba, masukkan lagi segenggam kopi. Kacau dalam air perigi itu tadi, ambil satu sudu, minum. Apa rasanya? Tak ada apa rasa? Yalah. Baik, dia kata itulah kehidupan. Masalah umpama segenggam kopi. Dia macam mana besar atau kecil masalah kita rasa besar, dia hanya segenggam kopi. Yang membezakan bekas tu tadi. Kalau bekas tu kecil, dia akan pahit. Kalau bekasnya besar,
dia tak rasa apa-apa. Maka apa bekas itu? Jiwa kita, hati kita. Kalau jiwa kita besar, masalah tu dia akan jadi kecil. Apa yang Hairuman buat ya untuk memperkukuhkan rohani? Saya berdoa, saya suruh kuatkan rohani dan jasmani. Ya. Itu yang paling penting. Lepas tu diampunkan segala dosa-dosa yang lampau. Amin. Betul. Itu lepas tu kedua ibu bapa saya itu biasa. Ya. Doa yang selalu saya baca. Ras sendiri dalam konteks yang sama, bagaimana nak membesarkan jiwa supaya wadah tu jadi besar, jadi kopi yang segenggam tu tak sepait sangat. Kita diberikan tanggungjawab untuk meneruskan hidup dengan memberikan inspirasi dan membantu rakan-rakan yang lain dan juga manusia secara menyeluruh. Ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab ini kerana Allah telah memilih kita. Kekurangan kami itu adalah keistimewaan kami. Tetapi whether we can turn it around, adakah kita boleh menjadi Ultraman atau tidak is another story. Betul. But it's all in the heart. Ujian kita ni berbanding dengan Nabi itu kecil sangat. Ya, boleh Ustaz komen sambung di situ Ustaz. Nabi Ayub adalah Nabi yang paling teruk sekali diuji. Sebab dia memiliki segala-galanya tapi hilang segala-galanya. Dia ada kekayaan ladang yang luas tapi Allah uji dia. Iblis minta izin untuk uji Nabi Ayub, nak tengok test iman dia kuat mana. Habis ladang dia, tanam-tanaman dia rosak, makan dia belalang macam-macam. Kemudian dia ditimpa oleh penyakit. Dan dia sakit bukannya sekejap, 17 atau 18 tahun kurang lebih. Sehingga isterinya pun dah tak boleh nak jaga dia. Ramai dah orang dah tak sanggup lagi nak simpati pada dia. Allah. Sampai isteri dia komplain, dia kata, bang, awak kan Nabi. Doalah pada Tuhan, suruh kembalikan balik sihat. Nak macam mana nak dakwah buat kerja? Kata Nabi Ayub, aku sihat 70 tahun. Aku diberikan sakit, takkan tak boleh sabar lagi 70 tahun. Siapa yang nak bertanya soalan ya pada panel yang ada ni, silakan. Nama saya Muhammad Alham bin Rahim. Selepas apa yang menimpa Kak Ras sekarang ni, ada tak kawan-kawan Kak Ras yang pinggirkan Kak Ras sebelum ni, yang sekarang dia nak kembali kepada Kak Ras? Macam mana penerimaan Kak Ras? Ada. Ada ya? Dan yang datang kembali tu minta maaf. Habis tu saya kata, jangan minta maaf. Pasal saya selalu beritahu diri saya, sewaktu tak ada orang nak datang jenguk saya beritahu, kenapa ya diorang tak datang? Mungkin diorang tak datang pasal bukan diorang tak sayang. Diorang sayang, tapi diorang tak tahu nak kata apa. Jadi saya maafkan mereka. Habis tu diorang datang minta maaf, saya kata, tak ada apa yang saya nak maafkan. Saya bersyukur sangat kerana saya telah dipilih untuk melalui hidup saya yang sebegini. Sebelum kita sambung dengan apa pula Hairuman punya respon kepada isu ini, tapi kita akan sambung lagi dalam segmen ketiga. Jangan ke mana, kita masih akan selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Jumpa lagi sebelah sini, insya-Allah. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Kita yang mengabaikan Allah. Terima kasih. Syukur, tahniah ya. Terima kasih kerana masih sudi berteman dengan kami dalam Selami Jiwa musim kedua ni. Kadang kita ni apa-apa dah tertulis kat Lauh Mahfuz. Semua dah tertulis. Tapi yang boleh mengubah ialah doa, ikhtiar dan juga khidmat kepada mak bapak. Rupanya makin Allah uji, maka Allah berikan kelebihan. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah. So, di samping dapat kerja, call center, dengan khabar makin banyak peminat, Hairuman, cuba cerita sikit. Media ambil peranan. Jadi saya antara orang terkenal lah. Terkenal jugalah sebab ni Hairuman tu kot. Jadi saya pun jadi macam segan nak cakap. Ikut dia cakap. Ikut. Ras sendiri, Ras. Ya, apa dia? Ya, perubahan-perubahan positif. Semuanya dah banyak sebut tadi tu. Tapi ada tambahan-tambahan. Adalah tu, satu, peminat makin ramai. Tu dia. Yang nak ajak kahwin tu ramai. Tu saya dia. kata terima kasihlah, alhamdulillah. Saya cakap, tapi saya ni ada anak. Ada tak yang nak bertanya soalan pada ahli panel? Saya Nurul Fatihah Surya Binti Rashid dari Institut Profesional Baitul Mal. Saudara Hairuman, bagaimanakah penerimaan kawan-kawan saudara terhadap keadaan saudara sekarang ni? Saya tak ada masalah kawan-kawan. Kawan saya, masa saya sakit, dia orang bersama. Masa saya susah, dia orang bersama je. Tak ada masalah. Cuma ada masalah, cuma keluarga ada masalah sikit. Alhamdulillah. Ya.
Itu bezanya suasana sebab ramai di luar sana nanti juga macam program macam ini. Mereka nak tip, nak doa ke zikir ke usaha untuk membangunkan diri untuk rawat rohani ni. Kata Ustaz ni, kita nak besarkan jiwa ni supaya dapat menangani apa masalah pun yang kita hadapi. Sila Ustaz. Setiap yang menimpa kita adalah dengan izin Allah. Artinya kalau kita mengutuk apa yang berlaku pada diri kita, kita bukan mengutuk benda itu, kita mengutuk yang memberinya, iaitu Allah. Setiap kali Allah berikan kesusahan, dia akan datangkan dua kesenangan. Satu susah, dua senang. Apa yang senang itu, kita akan cari pada kelebihan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Taib. Ya, sebelum kita lupa, dah menunggu-nunggu hadiah tadi itu. Ya, yang saya nampak tadi, kalau saya boleh kutip sikit, pertamanya Ras tadi dah ubah cara berfikir. Saya seronok sangat bila dia kata, sebenarnya Allah pilih saya, kata Ras. Allah pilih saya untuk berikan ujian ini. Dipilih. Dan dia dapat kehebatan, dia tahu, dia kenal siapa kawan yang sebenar. Jadi sebenarnya ujian yang kita terima adalah satu benda yang sebenarnya sangat baik kalau kita orang redha. Yang keduanya, itulah dari masa ke masa, ya, bila ada masalah minta nasihat. Ya, sebab kadang kadang-kadang macam Ras cakap tadi tu, kawan tak datang mungkin sebab yalah mereka tak tahu apa nak komen, maka dia jauhkan diri. Bukan mereka tak nak datang, cuma mereka takut embarrass, takut dalam keadaan yang predicament, dalam dilema. Ya, tu sangat bagus, bersangka baik, sangat luar biasa. Ya, tapi kita tak akan dapat fikir begitu kalau tidak mendapat ujian yang begitu berat. Ya, kita kena cuci hati kita. Maka semua masalah penyakit akan selesai satu persatu. Allah bagi ilham dan sebagainya. Ini kerana kita terlepas pandang. Istighfar kita tak cukup, solat taubat kita tak buat, maafkan orang kita tak buat. Bukan tak nak, terlupa. Doa orang yang sengsara, doa orang yang cacat, doa orang yang beli ujian ni luar biasa. Luar biasa. So doakan diri, doakan kawan. Bila Ras, Haruman, doakan kawan, termasuk Ustaz Bat, walaupun ya normal. Ya, bila kita doakan orang, kata ulama, malaikat turun ribu-ribu untuk mengaminkan doa dan malaikat doakan kita. Apa kita minta ke orang, malaikat doakan untuk kita. Masya Allah. Nasihat kepada mereka di luar sana yang kadang belum cukup semangat dengan ujian Allah. Bagi Man, Haruman, hero man. Pelajaran tu sebenarnya penting. Sebab saya dulu tak pandang pelajaran sebenarnya. Pelajaran tu kita macam sebab kita yakin dulu kemahiran boleh berjaya kan. Jadi kita tak pelajaran itu nanti dulu lah, itu tak penting sangat. Bila dah, sebab kita tak tahu masa depan akan jadi macam mana. Nasihat Ras. Satu pada saya ialah kita kena selalu bergelak ketawa dan ketawakan diri kita sendiri pasal sebenarnya kita ni yang lawak. Hidup ni memang serius, tapi kalau kita tak gelak ketawa kita akan stres selalu. Dan yang keduanya, Allah tidak pernah mengabaikan kita. Ada seorang ulama kata, orang yang bahagia mungkin tak senyum, mungkin tak ketawa. Tapi orang senyum ketawa insya-Allah akan bahagia. Tambahan Ustaz, akhir kalam dari Ustaz. Setiap ketidaksempurnaan kita pasti Allah berikan kelebihan. Oleh kerana hebat sangat mereka ni, saya terpaksa bagi mereka hadiah lah ya. Hebat man. Ya, Allah Akbar. Hero man. Allah Akbar. Okey, boleh ya? Okey. Ustaz, ya. Semua hadiah daripada tajan Little Tree. Oleh kerana mereka ni orang-orang hebat, ya. So kita minta Ustaz mulakan, ya, dengan menandatangan, ya, autograf yang cantik-cantik, ya. So apa bahasa pun boleh tulis, Ustaz. Ya, kita selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Kita jumpa lagi dalam program yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat hidayah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu punya respon pun terperanjat. Orang nak belajar, saya sibuk nak kahwin. Umur 15 tahun. Alah, kalau bapaknya dah ngasri sain, ya kompong lah. Ya, itu memang kawan saya tu. Dia memang tak boleh. You nak menyuruh bawah meja pun tahu Jawa.